الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi lagi dimuliakan pengurusi berserta ahli tangkuasa lembaga Surau Al-Ikhwan, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Noja dan siak kita, kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, bila adik-adik, anak-anak, cari kan mana anak-anak tadi, ramai alhamdulillah ya. Yalah. Jadi tuan-tuan, syukur pada malam ni kita dapat bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cuti yang panjang lah ya. Lama dah kita tak bertemu. Dan kalau lihat tuan-tuan, sebenarnya saya ni seminggu sebelum Ramadan lagi tu saya positif COVID. Jadi selepas COVID negatif, saya jadi lemah, nafas jadi pendek, cepat penat. Lepas tu akhirnya pergi hospital, kena tahan ward 5 hari 4 malam. Lepas tu balik dah okey, tapi seminggu duduk rumah, tekanan oksigen rendah, cepat penat, nafas pendek, pergi hospital, kena tahan ward setengah bulan, 14 hari. Raya pun tahun ni di hospital. Allahu Akbar. Jadi bila sakit ni, sebenarnya Allah nak ajar kita erti sihat lah. Bila kita diberi sakit, sebenarnya Allah nak ajar kepada kita betapa pentingnya untuk kita menghargai sihat kita. Kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan, macam api ni, kita tak perasan pentingnya cahaya ni. Bila break out, bila hilang api, baru kita kelam kabut. Masa ada api tak ada apa-apa tuan-tuan, relax, tenang. Bila tak ada api, baru kita Masya Allah kelam kabut. Jadi dalam hidup ni begitulah kita, kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan ni. Sebila Allah tarik sekejap tu, sebenarnya Allah nak didik kita lah. Jadi sakit ni tanda bahawa akhirnya kita ni dah dekat lah sebenarnya. Bila sakit tu antara tanda yang kita ni dah dekat dah dengan kematian ya. Sebila sakit hari tu tuan-tuan tak boleh bergerak, semua atas katil ya. Urusan nak buang yang kecil atas katil ya, dibantu oleh isteri dan sebagainya. Allah, masa tu ingat apa tuan-tuan? Ingat mati je lah. Ingat mati je. Jadi bila Allah beri kita sihat ni, kita hargailah sihat kita dengan kita menterjemahkan kesyukuran kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kita manfaatkanlah sihat yang ada ni, gunakanlah tuan-tuan ke arah untuk bina akhirat kita. Ada orang guna sihat tapi ke arah dunia, tak habis-habis tuan-tuan. Tak salah, tapi kadang-kadang kita lihat akhirat tu macam seolah-olah benda yang kita nombor 2 kan. Kalau sempat, kalau ada masa kan. Tapi dunia kita lihat kadang-kadang bagai nak rak, siang malam, pagi petang, tak habis-habis dengan dunia. Wahal akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan. Pasti satu hari nanti kita akan tinggalkan dunia. Dan bila kita mati, ada 3 orang sahabat. Sahabat yang pertama kata Nabi tak ikut, tinggal. Itulah harta benda kita. Yang kedua ikut sampai kubur je. Itulah anak, isteri, suami, isteri kita, adik-beradik kita, kawan-kawan, ikut sampai kubur je, itu balik kan? Dan sahabat yang ketiga yang akan ikut kita itulah amal kita. Jadi inilah sama-sama kita pakat-pakat lah tuan-tuan ya, untuk kita gunakan baki hayat kita ni dengan sebaik-baiknya insya-Allah, dalam rangka untuk membina akhirat kita. Kerana kita adalah warga akhirat, kita bukan warga dunia. Jadi keberadaan kita di dunia ini sebenarnya adalah untuk membina akhirat kita. Jadi dengan semangat itu insya-Allah kita akan teruskan siri kuliah maghrib kita ini. Dan mari kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat,
mereka-mereka yang meneruti sahabat hingga hari kiamat tidak ketinggalan kepada kedua ibu dan ayah kita, guru-guru kita, para pemimpin, para pimpinan, para ulama kita, seterusnya kepada umat Islam yang lain, waimah yang masih hidup maupun yang telah mati. Khusus kepada pengarang kitab kita ini, iaitu Hadrat Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ilmu beliau melalui kitab beliau yang kita jadikan sumber rujukan untuk kuliah kita ini. Dan tidak ketinggalan kita hadiahkan juga pahala bacaan Fatihah kita kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab di dalam usaha-usaha ke arah mentahqiq kitab ini, seperti Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dan juga mereka-mereka yang telah menterjemahkan kitab ini, mereka yang telah menulis semula kitab ini, mencetak dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan mereka semua diberkati oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya sudah sampai di mana? Cuba lihat kitab kita terakhir di mana kan? Ya. Muka surat 26 27 ya. Kalau kita baca yang apa? Jauh lama muka 27 lah ya. Kalau yang modernnya 26 ya. Baik. Sebelum ni kita baca yang lama ke yang moden? Dua-dua baca ya. Okey. Baik, tuan-tuan, sebabkan kita ni dah lama, so kita buat sikit revision, kita ulang sikit daripada awal So kita sebenarnya kalau kita lihat, pertama kitab ini So kitab ini namanya Penawar Bagi Hati kan? Jadi penawar ni maksudnya apa? Maksudnya obat lah, obat bagi hati. Jadi hati ni dia boleh sihat, maknanya dia boleh sakit kan? Jadi bila hati itu dalam keadaan tidak sihat, maka kita perlu rawatlah. Jadi antara indikator simptom hati yang tidak sihat adalah apabila kita lemah dalam taat, malas dalam ibadat ya. Bila kita kurang memberi fokus kepada akhirat, dan kadang-kadang kita ibadat tetapi ibadat kita itu kita tidak rasa kemanisannya. Bahkan kadang-kadang kita buat dalam keadaan tidak khusyuk, contoh salat kita tak istiqamah ya. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tertinggal ya. Kadang-kadang awal waktu, kadang-kadang lewat, terlepas waktu. Kadang-kadang kita ni bangun malam, kadang-kadang tak bangun malam kan. Dan kadang-kadang kita buat pula, ada pula penyakit-penyakit yang lain, seperti riya. Kita beramal supaya orang nampak kita ni hebat, supaya orang nampak kita ni alim, supaya orang nampak kita ni warak, supaya orang puji kita, supaya orang respect kita kan. Jadi ini semua penyakit sebenarnya. Sebab itu kita kena rawatlah. Bila hati itu adalah simptom-simptom, tanda-tanda hati yang sakit. Kalau fizikal sakit kita nampak kan, contoh makan tak lalu. Orang kata sedap bubur kacang tu kan? Ni musim durian kan, buat bubur kacang dengan durian sedap, tapi orang sakit dia tak sedap kan? Ada masalah, maknanya dia sakit lah, dia tak sihat. Jadi sembahyang tu sepatutnya sedap, lazat, manis. Tapi bila kita tak rasa kemanisan salat, tak rasa kemanisan bangun malam, tak rasa kemanisan puasa sunat, tak rasa kemanisan baca Quran kan, maknanya itu tandalah hati kita sakit. Dan kalau buat pula, buat dengan riya, buat dengan ujub buat dengan sum'ah, buat supaya orang puji, buat supaya orang nampak kan, ini semua tanda-tanda hati yang berpenyakit lah. Jadi kita kena rawat. Untuk rawat hati ni tuan-tuan sebenarnya perlu kepada ilmu.
Dan ilmunya apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi kitab ini adalah, boleh dikatakan antara kitab asas lah dalam ilmu tasawuf, ya. Jadi kita mudah-mudahan lah kita mendapat keberkatan ilmu Tuan Guru, Tuan Syekh kita ini mengenai kitab yang kita jadikan sumber rujukan ini, supaya hati kita dapat dirawat lah, ya, dengan berwasilahkan kitab ini, dengan berpenteraankan kitab ini, insyaAllah. Semoga Allah memberkati kita dengan ilmu beliau, insyaAllah, ya, supaya hati-hati kita dapat dirawat dengan asbab kita menjadikan kitab ini sebagai sumber rujukan kita. Baik, kita sudah pun masuk kepada bahagian yang pertama, bahagian 1, ya. So bahagian 1 ni kita lihat, kita dah masuk kepada membincangkan perihal 7 anggota. So ada berapa bab, maknanya kita di situ bab yang pertama tentang mata, bab 1, dan sekarang ni kita masuk sebenarnya dalam bab lidah, ya. Kita masih lagi dalam bab lidah lah sebenarnya. So kita buat revision sikit di awalnya. Baik, pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Jadi lidah ni kita perlu menafaatkan. Bagaimana untuk kita menafaatkan lidah? Sesuai dengan tujuan Allah ciptakan lidah itulah. Sebagai hamba Allah, maka kita perlu gunakan lidah untuk membaca Al-Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, banyakkan sembahyang. Tapi kalau kita nak Allah yang bercakap dengan kita, banyak baca Quran. Kalau kita nak bercakap banyak dengan Allah, banyakkan salat. Tapi kalau kita nak Allah yang bercakap dengan kita, banyakkan baca Quran. Sebab Quran itu adalah kalam Allah, kan? Jadi gunakan lidah untuk banyak kita baca Quran. Dan Quran ini bukan hanya untuk baca, tapi Quran ini untuk kita hafal. Gunakan lidah untuk hafal juga Al-Quran. Kan Nabi kata hati yang tidak ada Quran dalamnya seperti rumah yang kosong, tidak ada penghuni. Jadi rumah yang kosong akan dihuni oleh syaitan. Jadi hati yang kosong, yang tak ada Quran, akan dihuni oleh syaitan. Jadi kita kena usahalah untuk menghafal Quran. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Satu hari satu ayat, Masya Allah, kan? Lama-lama banyaklah ayat yang kita akan hafal. Di samping itu, Quran ini bukan untuk kita hafal, kita kena faham. Jadi bila kita membaca Quran ni, maka kita bukalah terjemahannya, tafsirnya untuk kita faham. Ini kita kena sampaikan, gunakan lidah untuk sampaikan Quran, ya. Kalau kita pandai ilmu qiraat, membaca Quran, tajwid dan sebagainya, kita ajar, kita sampaikan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita apakah kefahaman kita tentang ajaran Quran, kita sampaikan melalui nasihat-nasihat, ya, melalui pengajaran-pengajaran kepada anak kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Subhanallah, ya. Jadi Quran penting untuk kita amalkan, untuk kita bawa dalam kehidupan kita dan kita sampaikan. Kemudian hadis, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan lidah untuk baca hadis. Jadi kalau boleh, tuan-tuan, hidupkan dekat rumah kita suasana membaca hadis. Jadi kalau boleh kita ambil satu hari satu hadis, kita baca kumpulan anak beranak. Bagus kita ambil satu kitab lah. Contoh kita ambil kitab Fadail Amal yang ditulis oleh Muhammad Zakaria. Dia dah susun kitab itu mengikut fadilat amal. Contoh fadilat salat, fadilat Quran, fadilat zikir, dia dah susun lah. Jadi penting kita ni untuk tahu apakah kelebihan amal, supaya kita timbul kegairahan untuk beramal. Jadi kita baca hadis-hadis kelebihan untuk anak-anak kita dengar, ya, supaya timbul rangsangan untuk beramal. Tuan-tuan, 3 hari kita tak baca Quran, 3 hari kita tak baca hadis, 3 hari kita tak dengar Quran, tak dengar hadis ni, tuan-tuan, ya, hati jadi gelap. 40 hari hati
hati jadi keras. Tak dengar Quran, tak dengar hadis, hati jadi keras. Jadi penting kita hidupkan suasana lah untuk kita membaca Quran, membaca hadis, ya, subhanallah. Baik, kemudian dan segala zikir. Segala zikir. Jadi kalau kita ada zikir-zikir yang tertentu, kita boleh amalkan. Kalau tidak, kita amalkan zikir awami. Zikir awami ni adalah 100 kali kita baca tasbih, 100 kali kita baca selawat, 100 kali kita beristighfar. Kita buat lepas subuh, kita buat lepas asar. Jadi ini paling-paling kurang lah tuan-tuan ni, waktu lepas subuh, lepas asar ni waktu pertukaran malaikat sebenarnya. Waktu itu sangat-sangat digalakkan untuk kita berzikir. Jadi lepas subuh, lepas asar tidak ada semayam sunat. Jadi gunakan lidah untuk kita berzikir dalam keadaan kita lakukan dengan penuh penghayatan lah maknanya. Dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat, kan? Dalam keadaan kita bersimpuh, ya, depan Tuhan. Tanda kita kasih pada Allah, kita bertasbih. Sebab kita bertasbih tu, kita hayati tasbih tu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan hanya sekadar ucapan subhanallah, nak habiskan je kan, subhanallah, 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 nak habis je. Jadi kalau kita buat betul-betul hayati, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita hayati, bawa resapkan dalam hati kita, ya, rasa bersama dengan Allah, rasa Allah dengar apa kita ungkapkan, rasakan Allah nampak apa yang kita sedang lakukan, ya? Hayati. Bila kita selawat, itu tanda kita nak wujudkan rasa sayang pada Nabi, rindu pada Nabi, cinta pada Nabi. Bila kita selawat, Masya Allah, kita bawa hati kita pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, bawa hati kita pada Nabi, kenangkan perjuangan Nabi, susah payah Nabi, tuan-tuan. Bukan sekadar nak habis cepat-cepat, Allah, nak cepat ya. Kalau boleh kita bagi masa yang betul-betul penuh penghayatan. Kalau kita buat tak sampai setengah jam sebenarnya, tak sampai dalam 15 minit, 20 minit insya-Allah, ya, 100 kali tasbih, 100 kali selawat dan 100 kali istighfar. Tanda kita kasih pada diri kita, kita istighfar. Paling kurang astaghfirullahalazim. Kenangkan diri kita ni banyak dosa, tuan-tuan, supaya Allah ampun kita. Maka nak cepatnya jadi kalau kita baca tu dengan penuh gunakan lidah untuk kita zikir. Kemudian menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang engkau daripada kejahatan. Jadi maknanya kita gunakan lidah untuk mengajak, menyuruh kepada kebajikan, amar ma'ruf maknanya kan, dan melarang kejahatan, nahi mungkar. Belum wujudkan suasana, gunakan lidah untuk mengajak kepada kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Jadi ini makna dakwah dan tarbiyah, tuan-tuan, wujudkan suasana ini dalam rumah tangga kita. Dan hari ni kadang-kadang kita lihat Tok Satan nak dakwah orang Cina, orang India. Hari ni kadang-kadang ayah tak mampu nak dakwah anak, kan? Hari ni suami tak mampu nak dakwah isteri, abang tak mampu dakwah adik, kadang-kadang kan dakwah seolah mati dalam kehidupan umat ini. Jadi kita gunakan lidah, tuan-tuan ni, sebab syurga tu bukan untuk kita saja. Syurga tu Allah jadikan untuk semua manusia. Nabi dah tak ada dah, dulu ada rasul yang bergerak kepada manusia, mengajak manusia, ingatkan manusia. Tapi sekarang rasul dah tak ada dah. Maka kitalah, ku anfusakum wa ahlikum nara, hendaklah kamu selamatkan diri kamu dan ahli kamu daripada neraka. Jadi pertama dirilah, kita kena selamatkan diri kita. Tapi kita takkan sampai ke makam kesalehan, ke makam ketakwaan kalau kita berusaha kita je nak masuk syurga, kan? So kita kena lihat orang bertakwa ni orang yang bukan hanya melihat diri dia, tetapi juga melihat orang lain.
Jadi bermula daripada pertama kaum kerabat kita lah, anak-anak kita, adik-beradik kita kan. Yang kedua, mereka yang tinggal sekampung, setaman dengan kita, mereka yang bekerja sejabatan dengan kita. Tengok ada yang curi tulang, claim balance tak betul, overtime tak betul, punch card betul hilang, rasuah, pecah amanah. Dia sahabat kita, kawan kita, kita tahu. So kita kena gunakan lidah untuk nasihat, tapi dengan hikmah, bukan dengan tengking, herdik, maki, hamun, sumpah, serana. Bukan begitu kan, dengan hikmah, dengan kasih sayang. Mungkin kita ajak dia minum petang sama kan, hati ke hati kita cerita dengan dia. Kita bekerja ni sebenarnya nak buat balik rezeki yang halal, yang bersih, yang berkat kan, untuk anak isteri kita. Cerita baik-baik, Masya Allah. Jadi perlu kita gunakan lidah dengan baik, antaranya adalah dengan memberi nasihat dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dengan mendamai engkau akan mereka itu. Jadi maknanya kita gunakan lidah untuk menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamai engkau akan mereka itu. Kalau mereka ada hajat yang perlu, kita boleh sempurnakan dengan lidah. Sebab itu penting komunikasi. Sebenarnya banyak masalah sebenarnya timbul sebab communication breakdown, kan, masalah komunikasi. Jadi untuk berkomunikasi perlu pada lidah. Jadi kita kena berusaha untuk melihat kadang masalah-masalah yang wujud sebab masalah komunikasi je, masalah salah faham. Jadi kita kena gunakan lidah untuk kita dapat menunaikan hajat. Ini kan engkau akan hajat mereka. Situlah sifat orang Islam. Orang Islam ni sentiasa menunaikan hajat, menunaikan hak orang lain, berusaha untuk menunaikan hajat. Kita tak mampu kalau kita tak berkomunikasi. Alat yang Allah bekalkan adalah lidah. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Kalau ada yang bergaduh, yang kalau ada yang bersengketa, kita gunakan lidah untuk damaikan mereka. Mereka tidak bergaduh, mereka tidak terus dalam keadaan benci-membenci dan sebagainya. Dan barang yang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Jadi dan lain-lain lah yang memberi kesan yang baik untuk akhirat kita. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Jadi bukan hanya untuk urusan akhirat, tapi lidah ini juga boleh kita manfaatkan untuk kemaslahatan dunia kita lah. Jadi kita, kehidupan dunia ini penting juga kepada lidah. Macam kita berinteraksi, kita bekerja, memberi arahan dan sebagainya kan, menyelesaikan masalah, gunakan lidah. Jadi jadikan dunia kita juga sebagai asbab untuk kita bina akhirat. Zahir dunia, tetapi dunia yang kita jadikan sebagai akhirat. Jadi akhirat, jadikan akhirat. Kalau tidak, kalau kita tak berhati-hati, dunia akan jadi dunia semata-mata. Akhirat kadang-kadang pun boleh jadi dunia. Bila kita guna akhirat atau masuk dunia, supaya kita jadi popular, supaya orang suka kita, supaya orang respect kita. Guna agama, guna akhirat, tapi atas masuk dunia. Jadi dia jadi dunia. Jadi yang penting akhirat jadi akhirat dan dunia pun jadi akhirat. Zahir kita bekerja, dunia jadikan akhirat. Maknanya kita bekerja cari rezeki yang halal, yang bersih, yang berkat. Dan tentunya perlu kepada komunikasi, perbincangan dan sebagainya. Mengingat antara kita, bagaimana kita nak bangunkan organisasi kita, nak majukan organisasi kita. Gunakan lidah ke arah walaupun dunia, tapi akan masuk akhirat, akan masuk kemaslahatan dunia kita. Seperti mencari harta dengan segala akad. Seperti mencari harta dengan segala akad. Jadi tentu bila kita cari harta ni, penting harta kita tu bersih lah, betul. Maknanya bukan yang kita dapat secara tak betul. Jadi yang penting harta tu sumbernya betul, halal, bersih, berkat. Mencari harta dengan segala akad. Akad maknanya bila akad ni tuan-tuan, aku janji kita lah, gunakan lidah. Misalnya kita berjual beli kan,
ada akad kan, jual beli, saya jual, saya beli, gunakan lidah. Masya Allah. Kadang-kadang kita lihat hari ni tak diambil, penting, sebenarnya penting tuan-tuan untuk maknanya kita implementkan elemen akad ya. Nikah tentulah penting, gunakan lidah, aku terima nikahnya kan, akad ada gunakan lidah. Tapi yang kehidupan kita seharian macam berjual beli ni, kadang-kadang kita beli sayur, ikan, saya beli, saya jual. Kadang-kadang yang mahal-mahal, yang ribu-ribu, rumah, kereta, kadang-kadang tuan-tuan penting. Jadi bila kita tidak beli, berurusan dengan bank-bank yang Islamik, bank-bank yang konvensional, yang tidak Islam, kadang elemen ni tak dijaga. Tapi kalau bank-bank yang orientasinya adalah Islamik, dia akan jaga. Antaranya akad. Akad ni gunakan lidah, bukan sekadar sign cop dulu kan. Tapi kena ada akad. Bila akad, lidah, akuan, maknanya beli jual beli ni. So akad ni penting, gunakan lidah untuk kita akad. Seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa, mesti ada akad. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Jadi nikmat lidah ni kita kena syukur ya. Masya Allah. Macam mana? Dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikannya kerananya. Jangan salah gunakan lidah. Gunakan lidah untuk apa? Apa tujuan lidah? Cakap yang baik-baik kan? Untuk nasihat yang tadilah yang aku diterangkan tadi, untuk tujuan kepentingan akhirat kita dan kemaslahatan dunia kita. Dan kita buat semata-mata kerana Allah ya. Jadi jangan salah gunakan lidah. Adanya menyukan daripada berkata-kata yang dilarang, seperti berdusta. So kita jauhkan lidah daripada benda-benda yang tak sepatutnya lah, seperti yang dilarang ya. Seperti apa tuan-tuan? Berdusta ya. Maknanya bercakap bohong, berdusta yang menyakiti akan orang yang lain, maka itu dosa besar ya. Kita berdusta yang menyakiti akan orang lain, kita fitnah, cerita yang wujudkan cerita yang tak betul, yang tak baik tentang orang lain. Masya Allah. Kita lihat ni kadang-kadang jadi fenomena dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara, dalam dunia. Mengapa berlaku perpecahan, pergaduhan yang tak berkesudahan? Kerana inilah tuan-tuan kerana dusta, menyebarkan berita-berita yang tak betul, yang mana itu merupakan fitnah akhirnya ya. Benda yang tak, dengan tujuan untuk menjatuhkan, mengaibkan ya. Masya Allah. Jadi ini semua sebenarnya kita tak mensyukuri nikmat lidah ni lah. Kita salah gunakan lidah kita tidak pada tempat yang sewajar. Subhanallah ya. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Jadi kalau dusta yang menyakiti tadi tuan-tuan itu maknanya menimbulkan perasaan tidak senang orang lain, yang berbentuk fitnah dan sebagainya tadi, cerita yang tak betul ya, maka itu dosa besar lah. Jadi kalau yang menyakiti, bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, tidak menyakitkan hati orang itu, maka itu dosa kecil, kecuali kerana hajat. Jadi dosa tetap dosa juga tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang dosa kecil je. Jadi bila dosa kecil je, jadi psychologically kita lihat benda tu macam ringan sangat. Tuan-tuan, bila dosa ni, maknanya dosa ni berkaitan kita dengan Allah. Dosa ni berkaitan dengan Allah. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan Allah ni, kita kena waspadalah. Waspada. Jadi orang bertakwa bukan masalah kecil besar. Yang penting dia jaga supaya dia tidak melakukan perkara-perkara yang Allah tak sukalah. Walaupun benda itu tidak haram, walaupun makruh saja. Jadi dia cukup jaga. Orang bertakwa tak seakan yang haram, yang makruh pun dia tak nak buat. Jadi
Jadi dosakan dosa besar, dosa kecil pun tuan-tuan kita kena jaga. Jangan kita lihat dosa kecil je ya. Dia ibaratnya macam kita tarik telinga kawan kita, telinga sahabat kita kan, dengan kita tarik telinga Sultan Selangor. Tuan-tuan, ada masalah tak? Adalah masalah. Sultan Selangor datang surau kita, tiba-tiba kita pergi, dia tengah duduk depan, kita pergi tarik telinga dia. Ada masalah? Ada masalah tuan-tuan, sebab telinga Sultan. Kalau kita pergi kawan kita duduk depan, kita tarik telinga dia kan, kawan kita, sahabat kita, kita gurau kan. Tapi Sultan, tarik telinga Sultan. Jadi maknanya bila dengan Tuhan, itu dengan manusia tuan-tuan. So dengan Tuhan lagilah So kita kena bersalahan berserta yang tiada menyakiti, maka itu dosa kecil. Kecuali kerana hajat lah. Mana walaupun dia berdosa, kecuali kalau ada hajat, maka dia kadang-kadang diharuskan ya untuk kita berdusta ni. Ada masa-masa tempat diharuskan maka tiada ia dosa. Seperti dusta kerana mendamaikan antara manusia. Contoh Ali dengan Abu ya bergaduh. Saya jumpa Ali, dah lama kan tak pergi rumah Abu. Macam mana nak pergi orang macam tu? Dia selalu cakap kau baik, dia nak sangat kau datang rumah kau, tapi dia rasa segan, takut kau marah. Kita orang Islam, kalau dia datang rumah kita takkan nak marah kan, dia dah slow tu. Jumpa pula si Abu pula, Bu Ali dia nak datang sangat jumpa kau, nak sangat berbaik dengan kau kan, tapi dia segan sebab takut kau tak dapat terima. Tak adalah, kita orang Islam takkanlah, dah slow dah. Jadi mendamai, walhal tak cakap pun tapi kita nak mendamaikan. So satu hari kita bawa Ali, jom pergi rumah Abu, kan, kita pertemukan, damaikan dua orang yang bergaduh ya. Masya Allah, damaikan orang yang bergaduh dibolehkan, walaupun maknanya kita mungkin tak cakap yang betul tadi, tapi tujuannya untuk mendamaikan dibolehkan. Subhanallah. Yang tak boleh kita adu domba. Yang kau tahu Ali cakap apa? Kita letak lagi minyak pada api kan. Ali tak cakap pun kita cakap. Ini namanya apa? Adu domba tuan-tuan. Fitnah dan sebagainya. Ini yang berlaku kadang-kadang Dan orang nak rosakkan hubungan antara kita ni tuan-tuan ni, kadang-kadang digunakan cara macam ni. Suami isteri kadang-kadang bermasam muka jadinya anak dengan ayah, anak dengan ibu kan. Adanya orang ketiga yang merosakkan dengan berbagai cara yang tak betul. Lidah tadi digunakan untuk semai benih-benih kebencian. Jadi itu dilaranglah. Tapi kalau kita menggunakan lidah untuk semai benih-benih perdamaian, untuk satukan yang bersengketa, yang berpecah, itu diharuskan, walaupun kita mungkin terpaksa berbohong kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas, tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Masya-Allah Subhanallah. Dan insya-Allah tuan-tuan nak azan dulu, silakan.
Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi ingatkan kita, tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Kalau dengan tujuan untuk mendamaikan, walaupun mungkin terpaksa dia berbohong atau masuk pendamaian tadi, tidak dikira berdusta, tak jadi berdosa lah, insyaAllah. Bahkan terkadang wajib berdusta. Jadi ada masa pula kadang-kadang dia jadi wajib pula, ya. Kadang-kadang bagaimana? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Orang tu tak salah, ya. Orang tu tak salah, tapi dia nak dibunuh, ya, dengan jalan yang tak benar lah. Dan maknanya dia dizalimi, ya. Jadi dalam keadaan katalah kita tahu dia ni tak bersalah, dia ni dianiaya, dan kita sembunyikan dia, kan? Macam kisah hang tua lah, kan? Bendahara Sultan suruh bunuh, kan? Bendahara tahu hang tua tak bersalah, hang tua disembunyikan, kan? Dan cakap dia bunuh lah. Maknanya dia berdusta, tapi menyelamatkan, ya, atau tujuan menyelamatkan. Atau kita tahu dia ni tak bersalah, kita nampak dia dikejar, dihambat, ya, yang kita suruh dia sembunyi, ya, dekat belakang rumah kita ke dan sebagainya, ya. Jadi bila orang datang, nampak tak? Tak nampak, tak tahu, tak nampak pun, kita berdusta sebenarnya. Tetapi dusta itu dibenarkan, ya, dibenarkan, diperbolehkan, bahkan terkadang wajib lah. Wajib maknanya kita berdusta sebab nak selamatkan orang yang dizalimi itu, wajib berdusta. Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, tak sepatutnya dibunuh, dia tak bersalah sebenarnya. Tapi kalau kita pula dah tahu dia tak bersalah, kita pula yang menunjukkan di mana dia, ini tak betul lah, ya. So, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim. Jadi yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Jadi tujuannya untuk selamatkan dia, dan dia memang tak bersalah lah, maka wajib pada masa itu kita berdusta untuk menyelamatkan orang yang tak bersalah, orang yang dizalimi.
Dan seperti mengumpat, seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Tak ada mim tu, mengumpat situ, kalau kitab kita tinggal tu. Dan seperti mengumpat, mengumpat pun dilarang, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Apa beza mengumpat dengan fitnah? Fitnah ni benda tak betul, kita cerita. Mengumpat benda betul, benda tu betul, tapi orang yang mempunyai diri tak suka kalau dia dengar. Satu masa satu orang wanita jumpa Nabi, ada masalah nak bertanya Nabi. Dan bila wanita tu berlalu, Siti Aisyah kata, pendeknya perempuan tu, pendeknya dia. Nabi kata, engkau telah mengumpat dia. Benda tu betul, dia pendek kan. Tapi kalau orang tu dengar, suka tak? Tentu tak suka kan. Jadi mengumpat ni kita cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, tak suka. Jadi kadang-kadang kita menceritakan, kadang-kadang contoh anak dia tak kahwin. Tuan-tuan, kahwin ni bukan kita tentukan, Allah yang tentukan jodoh ni. Kita duduk cerita, memang betul anak dia tak kahwin lagi, kan? Kita duduk cerita, tengok tu dah tak kahwin, aku dah 30 tahun dah umur tu, tak kahwin. Tuan-tuan, kita cerita betul tak? Betul, tapi itulah mengumpat, kan? Suka tak si ayah, si ibu dengar, si yang punya diri dengar? Tentu tak suka. Kahwin tak dapat anak pula, aku tahu kahwin tu tak ada anak. Tuan-tuan, anak ni bukan ditentukan oleh kita, Allah, kan? Jadi kadang-kadang kita, Masya Allah, kadang-kadang kita saja cakap supaya dia dengar, supaya orang dengar. Orang kahwin juga ada anak, awak kahwin tak ada anak. Apa tujuan cakap tu, tuan-tuan? Kan? Kadang-kadang tanya, tak kahwin lagi ke? Bila nak kahwin? Kan? Apa tujuan tanya tu, tuan-tuan? Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita bercakap ni kena berhati-hati. Bila kita bercakap benda tu betul, tapi tentu dia tak suka. Putus tunang sebagai contoh, kita duduk cerita, tahu anak si fulan putus tunang. Tuan-tuan, putus tunang, kahwin, cerai, ini semua bukan pentadbiran kita, kan? Semuanya tidak berlaku secara kebetulan, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tak perlu nak kita jejer-jejerkan. Tentu ada kemasalahatannya, tentu ada masalahnya, tentu ada sebab musababnya. Jadi tak perlulah nak kita jejerkan dalam bentuk mengumpat tadi, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Dia tak seronok, dia tak suka dengar Allah, walaupun itu betul sebenarnya, maka iaitu haram dengan ijma' ulama, tuan-tuan. Ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan itu adalah haram. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Allahu Akbar. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan. Sebab banyak peringatan-peringatan, bila satu orang tak mengumpat, maka mereka akan diberi siksa yang bersangatan, siksa-siksa yang azab, siksa-siksa yang besar lah. Maknanya penting untuk kita elakkanlah daripada mengumpat, daripada cakap perkara-perkara yang boleh mengguris hati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, insya-Allah. Kita sambung sikit lagi, boleh tuan? Sikit lagi, Allah menjelaskan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha
tawwabur rahim. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Jauhkan daripada kamu daripada sangka-sangka yang buruk, su'ulzan, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Jangan kita bersangka buruk lah tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang antara punca mengapa berlaku pergaduhan, perbalahan antara kita sebab kita banyak bersangka buruk pada orang. Orang buat baik, kita kata tu nak menunjuk lah tu, tu nak ampuh bodek lah tu, itu supaya bos sayang lah tu, tu ada udang sepatut batu lah tu. Kita sangka buruk. So bila kita sangka buruk ni tuan-tuan, apa yang akan berlaku sebenarnya akan timbul dalam hati kita perasaan benci, akan timbul lagi subur benda benci pada orang tu, tak suka orang tu, ya. Jadi kita bila sangka buruk ni tuan, dia akan create suasana yang tak baik lah. Jadi kita perlu senantiasa husnul zan, sangka baik sebenarnya, bersangka baik antara kita, ya. So, kerana sangka buruk itu, sangka jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, wala tajassasu, jangan kita mencari-cari, tuan-tuan ni, jangan kita mencari-cari aib orang, mencari-cari kelemahan orang. Kadang-kadang hari ni satu fenomena kita lihat, ya, dalam YouTube, ya, ambil part-part yang tertentu, ustaz ni ceramah, dia tak suka ustaz tu, mana part yang boleh sensasi, timbul isu, itu di highlight, dia syarahkan pula. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Supaya nampak dia hebat, supaya nampak dia terror, supaya nampak dia berilmu, dan dalam sama nak aibkan, nak jatuhkan, tuan-tuan ni. Kalau ada masalah, tuan-tuan, jumpalah. Kalau ada yang tak betul, jumpa, cerita hati ke hati, kan? Mengapa perlu kita cecerkan dalam bentuk berbagai sekarang ni semua di ujung jari, tuan-tuan, dengan YouTube, dengan Facebooknya, Masya Allah, dengan video apa ni, dirakamnya, dia sebarkan, ya. Subhanallah, ya. Jadi jangan kita mencari-cari, wala tajassasu, jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, ya. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seseorang kamu bahkan bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Dah mati dah, mana kita makan daging sahabat yang dah mati. Ibaratnya orang mengumpat ni, dia makan daging sahabat dia yang sudah meninggal dunia. Kamu sukakah buat demikian? Tentu tidak, kan? Janganlah kita mengumpat. Maka benci kamu akan dia, dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Jadi segeralah tuan-tuan, kita, kalau kita memang kadang-kadang pernah kita buat, ya, dosa-dosa seperti itu, mengumpat dan sebagainya, ya, kita jadi budaya kita kadang-kadang, kan? Jadi kita segeralah bertaubat, minta ampun dengan Allah. Tapi dosa taubat ni tuan-tuan, dengan manusia, dengan Allah okey, mudah. Dengan manusia ni kita kena berhati-hatilah. Kadang-kadang kita kena mungkin jumpa, cerita kat dia, minta dia maafkan dan sebagainya lah. Tapi itu pun tengoklah, takut-takut kalau kita cerita menimbulkan satu kesan yang worse, yang buruk, untuk kemaslahatan mungkin tak perlu. Tapi kadang-kadang yang terbaik sebenarnya kita jumpa, kita cerita hati ke hati. Sebab dosa dengan manusia perlu kita settlekan dengan manusia. Menerima taubat lagi sangat, saya ulang balik, maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Jadi Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Segeralah kita minta ampun dengan Allah. Baik, dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya, apa yang dia kata, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat.
jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Allahu Akbar. Dosa zina tu dosa besar dah, tapi dia buat pembandingan mengumpat tu lebih besar dosanya daripada zina, bersangatan daripada zina. Dia katakan bagi Nabi SAW, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Macam mana pula mengumpat lebih besar, lebih dahsyat daripada zina? Bersabda ia bahawasanya seseorang laki-laki terkadang-kadang berzina ia, dan terkadang berzina ia dan taubat ia. Orang berzina tu akhirnya dia bertaubat. Bila dia bertaubat, Allah menerima akan taubatnya, dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Maknanya dengan manusia ni tak settle lah kalau orang tu tak maafkan dia. Kalau zina ni maknanya kalau Allah ampunkan dia, dia bertaubat, masya-Allah ya. Dua orang yang berzina tuan-tuan ya, bila dia bertaubat sungguh-sungguh, Allah ampunkan dia, habislah ceritanya, insya-Allah. Tapi bagi orang yang mengumpat dengan manusia, so kalau manusia itu tidak mengampuni dia, Allah. Sebab itu kita kena berhati-hati supaya kita tidak terperangkap dengan penyakit ini ya. Jagalah lidah kita tuan-tuan dengan baik ya. Saya kira mungkin untuk malam ni sampai situ dulu tuan-tuan ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang. Kalau ada satu dua soalan kita raikan, kalau ada tuan? Tak ada ya? Ya tuan. Ya. Dia tengok baliklah tuan-tuan ni. Jadi sekarang ni kita kata ada istilah satu ustaz saya dengar dia kata akad bisu sekarang ni. Akad bisu kan maknanya sain apa semualah. Tapi sepatutnya maknanya yang sebaik-baiknya lah, maknanya lafaz lidah itulah. Jadi kalau sekarang ni maknanya yang online lah, tapi mungkin kita boleh telefon ke kalau kita nak buat secara ni tadi. Yang itu pun sudah maknanya sudah memadai, maknanya dari segi peraturan undang-undang ya, mesti kadang sampai ke peringkat apa mati stamp kan, untuk menunjukkan berlakunya proses jual beli dan sebagainya. Tetapi bila kata akad lidah, jadi sebaik-baiknya lah ada proses tu jugalah. Jadi mungkin kita yang faham, maka kita lakukanlah. Jadi mungkin kita boleh buat secara bertemu dan sebagainya untuk adanya proses akad tu berlaku. Kalau tidak, kita gunakan telefon ke apa ke supaya jelas itulah. Tapi peraturan yang ada taklah salah kan. Itu pun sudah menjadi satu maknanya wasilah, alat untuk berlakunya sahnya proses jual beli itu. Ada hitam putih orang kata kan. Tetapi elemen akad itu tertinggal, terutamanya bila yang melakukannya itu tidak berasaskan pada Islamik punya kan. Dia tak perasan benda tu. Jadi kita orang Islam ni, sebab itu kalau boleh kita cari yang Islamik lah. Takaful, insurans dengan takaful, carilah takaful antara banking Islamik dengan yang bukan Islam. So kita kalau boleh kepekaan kita tu kita tingkatkanlah. Kan banyak kedul SB sekarang ni dah ada dah Islamik punya. Tapi masih lagi ada orang yang masih tak nak ubah, tukar kepada Islamik kan. Jadi kita kena peka lah tuan-tuan. Kita beli kereta, kita kena particular lah. Maknanya kalau boleh kita buat urusan dengan bank-bank yang Islamik punya sistem kan, supaya elemen-elemen ni dapat dijaga. Syariah compliance tu dapat dijaga kan. Boleh tuan insya-Allah. So saya kira demikian untuk malam ni tuan-tuan. Nanti panjang umur insya-Allah kita sambung
Saya mohon maaf kalau salah silap terkasar bahasa. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, mudah-mudahan jumpa di syurga nanti ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, wa zayyinna bil hilmi, hiasilah kami dengan adab, dipekerti yang baik, wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan takwa, wa jamilna bil afiyah, cantikkanlah kami dengan kesihatan yang baik. Rabbana innana amanna, ya Allah, kami telah beriman kepadamu, ya Allah. Faghfir lana dzunubana, mohon apalah kiranya engkau sudi mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wali abaina, dosa ayah kami, wali ummahatina, dosa ibu kami, wali muslimin wal muslimat, dan dosa seluruh umat Islam yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang dengannya kami bertambah dekat denganmu, bukan bertambah jauh daripadamu. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu yang pedih itu. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.